Assalamualaikum. Untuk penerangan yang kedua berkaitan dengan tungguran normal ataupun rugi yang dihadapi oleh firma PPS dalam jangka masa pendek ni, kita akan terangkan situasi kedua. Sebelum ni kita terangkan situasi di mana tungguran normal yang mana firma PPS boleh meneruskan operasi. Tapi sekarang ni dalam situasi firma PPS menghadapi situasi titik minimum AVC. Okey, titik minimum ABC tu. Okey, sebelum tu nak terang dengan lanjut, kita kena tengok keluk dia lah. Okey, keluk dalam kes ni ialah kita kena buat keluk AC dulu. AC. Okey. Kemudian titik minimum ni kat sini. Okey, kita tarikkan MC. MC memotor pada betul-betul titik minimum AC. Dan kemudian kita buat keluk AV, ABC. Okey, sampai sini minimum, naik balik AVC. Okay. Saya dah pesan sebelum ini bahawa apabila kita membuat situasi firma PPS yang mendapat untung kurang normal, bila sebut untung kurang normal tu, kita kena buat keluk AVC. Kalau kita membincangkan tentang untung lebih normal, AVC tak perlu buat pun tak apalah. Okay. Sebab dia tidak memberi apa-apa makna untuk penerangan, just sekadar ada saja. Tapi dalam kes untung kurang normal, AVC sangat penting untuk menentukan sama ada firma tu boleh meneruskan operasi walaupun rugi ataupun menutup operasi. Okey, so kita tengok situasi dalam kes yang kita sedang bincangkan ini tentang untung kurang normal. Bila sebut untung kurang normal tu memang keluk hasilnya berada di bawah daripada AC lah. Tapi dalam kes yang kita nak bincang ni, untung kurang normal yang rugi yang minimum ABC. Okey, maknanya titik yang betul-betul pada titik minimum ABC. Bermakna keluk hasil ni, okey, keluk hasil ni berada betul-betul pada ABC minimum. Okey, kalau saya buat macam ni lah. Ni keluk AR, keluk MR, keluk DD dan juga keluk P. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, memang jelas lah menunjukkan bahawa keluk hasil betul-betul berada pada titik minimum ABC. Nampak ni titik minimum ABC. Okey, first kali ialah kita nak, macam biasalah, kita perlu mencari MR sama dengan MC, sebab daripada situ kita akan dapat kita akan dapat titik E, harga dan kuantiti. Okey, so titik ni kat sini lah, sebab MR bersilang dengan MC ni dekat sini. Okey, ni titik minimum ABC, dan kita dapat harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan pada Q0. Okey, so semua yang kita dapat titik keseimbangan E, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, jadi dalam kes yang begini, selepas kita memperolehi untuk titik keseimbangan MR yang bersilang dengan MC ni, yang kedua ni kita nak kira sebab sekarang kita dah tahu untung kurang normal. Untung kurang normal ni AC lebih besar daripada AR. So kalau kita perhati dekat sini, kalau kita nak tengok nak bandingkan AR dengan AC ni, AC ambil daripada kuantiti Q ni, tarik ke atas, jumpa AC. Ni titik A. Okey, titik A kat sini, tarik, this is P1. So P1 ni AC kan, titik A, AC pada titik A kan, pada kuantiti ni lah Q0 ni, kuantiti keseimbangan Q0 ni AC titik A pada OP1 kan, lebih besar pada OP0 kan, ni AR pada OP0. Okey, so itulah yang dikatakan sebagai situasi AR dengan AC itulah keadaan. Okey, tapi kita nak ceritakan tentang nombor 3 pula. Okey, nombor 3 ni bila dah AC lebih besar daripada AR, kita mestilah boleh beritahu bahawa TR lebih kecil pada TC lah, jumlah kos ni. Bila untung kurang normal, jumlah kos lebih besar pada jumlah hasil. Okey, sekarang daripada keluar tu di mana? Apabila sebab nak dapat total kos, bermakna daripada kos purata AC ni kita darab dengan kuantiti. So luas kawasan jumlah kos ni adalah OP1 didarab dengan kuantiti dia, jadi OP1 AQ
kosong kan lebih besar daripada TR. TR OP kosong kan, OP kosong adalah kuantiti OQ kosong, kita akan dapat OP kosong EQ kosong. Okay. So jelaslah menunjukkan dekat sini bahawa jumlah kos OP1AQ kosong lebih besar daripada jumlah hasil OP kosong EQ kosong. Okay. So dekat sini jumlah hasil tu bermaknanya ini menunjukkan bahawa firma memperolehi untung kurang normal. Okey, untung kurang normal kat sini ke mana? Ni lah PO P1AE. This is untung kurang normal PO P1AE. Okey. Jadi dia memang untung kurang normal. Kalau saya tengok kat situ pun memang kawasan yang berselorik kan terus ni kawasan untung kurang normal dia. Pasal jumlah hasil kat bawah ni, hasil purata kat sini, kos purata kat A, hasil purata kat E. Jadi dia dapat untung kurang normal. Ni kawasan dia PO P1A ataupun POPI POPI. Okey, kawasan blorik sana yang saya lorikan. Tetapi dalam kes ni kita nak untung kurang normal yang mana situasi titik minimum ABC. Hasil betul-betul pada titik minimum ABC. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, ni hasil purata kan, ni hasil daripada bawah ke atas hasil purata. Okey. Jadi betul-betul pada ABC minimum. Jadi itu menunjukkan bahawa pada kuantiti keseimbangan kosong ni, hasil yang diperolehi firma ini dapat menutup semua kos berubah. Jadi dia mengalami kerugian sebanyak semua kos tetap. Kerugiannya sebanyak kos tetap. Sebab jarak AE ini adalah kos tetap. Sebab jarak AE ini adalah jarak antara AC dengan AVC. Bukan AC tolak dengan AVC, AFC. Kan? Jadi kos tetap purata ni adalah P1, P0. Dalam kuantiti kawasan blorik ini adalah kos tetap, okay, bersamaan dengan kerugian yang dialaminya sekarang ini, iaitu sebanyak kos tetap. Okay, jadi so nombor 4 ni situasinya apabila dia hanya dapat menutup semua kos berubah, yang rugi kos tetap. Jadi firma conclusion apa? Firma boleh pilih hendak tutup atau meneruskan operasinya kerana kerugian meneruskan operasi sama dengan kerugian menutup operasi, iaitu sebanyak TFC dalam bracket PO P1AE. Okey. So maknanya kalau dia teruskan, dia rugi sebanyak kos tetap juga, iaitu PO P1AE. Kalau dia teruskan operasi pun dia rugi sebanyak kos tetap, dia tutup operasi pun ruginya sebanyak kos tetap. Jadi dalam kes ni firma boleh memilih. Nampak? Firma boleh memilih nak tutup ke ataupun nak teruskan operasi apabila hasil ni berada betul-betul pada kos berubah yang paling minimum. Tapi kebiasaannya firma berbanding nak tutup, dia biasanya akan teruskan operasi atas beberapa sebab. Antara sebab yang kenapa dia meneruskan operasi, kerana pertama sekali nak menjaga nama baik firma itu sendiri, status firma yang dianggap, yang sudah dikenali ramai. Yang kedua, nak menjaga pelanggan setia mereka.
Kalau dia tutup, macam mana pelanggan setia yang selalu bertahun-tahun setia pada jenamanya tu nak mencari produk lain, susah lah. Jadi demi pelanggan, mereka meneruskan operasi. Demi kemegahan, status, mereka meneruskan operasi. Itu saja, atas rasa itu saja mereka meneruskan operasi, walaupun kerugiannya sama saja. Daripada tutup, mereka teruskan. Sama ada meneruskan ataupun tutup, kerugian tetap sama. So dia akan teruskan demi menjaga nama baik dan juga pelanggan setia mereka. Okey, dalam kes ni lah. Okey.